Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada malam ni. Itu babun fi ghuslil mayyit. Ini bab memandikan mayat. Jadi hadis 544 tu kita telah baca. Kemudian hadis 545. Hadithu Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqal igsilnaha thalatha aw khamsa aw akthar min dhalika bima'in wa sidr waj'alna fil akhirati kafura fa idza faragtunna fa'adhinannani falamma faragna adhannahu fa'alqa ilayna hiqwahu faqal ash'irnaha iyyahu faqala Ayyub wa haddathani Hafsah bimithli hadisi Muhammad wa kana fi hadisi Hafsah igsilnaha witra kana fihi thalathan aw khamsan aw sab'a wa kana fihi annahu qala ibda' bimayaminiha wa mawadi' al-wudu'i minha wa kana fihi anna ummu Atiyah qalat wa mashatnaha thalatha qurun. Ini masih lagi hadis Ummu Atiyah. Kita baca daripada minggu yang lepas. Hadis Ummu Atiyah berkenaan dengan memandikan mayat. Ummu Atiyah ni orang Ansar. Seorang sahabiah Ansar yang mana kita telah baca dah dalam hadis 541 baru ni, bahawa beliaulah yang berbai'ah dengan Nabi SAW. Jadi kerja ditugas dia ni di Madinah adalah seorang yang memandikan mayat. Jadi beliau memandikan mayat di sini, memandikan mayat anak Nabi SAW, iaitu Zainab, isteri kepada Abul As, mak kepada Umamah. Jadi Umamah ni kita baca dalam kitabus salah itu, hak Nabi SAW akak letak anak dia, budak tu Umamah. Umamah anak kepada Zainab. Katanya Nabi SAW masuk menemui kami. Kami sedang memandikan anak perempuannya. Maknanya di sini orang perempuan memandikan jenazah perempuan. Orang lelaki memandikan jenazah orang lelaki. Cuma ada pengecualian lah. Boleh juga seorang isteri memandikan suaminya, ataupun suami memandikan isteri. Tapi biasanya pakai seruh pada perempuan muda. Terutamanya kalau orang tu ada kerabat-kerabat perempuan. Kalau perempuan tu anak beranak dia, lebih mudah. Dan biasanya yang memandikan mayat ni orang yang keluarga terdekat ataupun memang dalam satu tempat tu memang tugas dia. Macam di sini Ummu Atiyah, dia bukan waris Nabi, tapi dia yang bertugas. Sebab apa? Sebab penting ni, sebab takut-takut ada sesuatu. Jadi orang ni dia kena amanah. Sebab bila mandikan mayat ni macam-macam. Cuma orang kita ni dia derah buat kesimpulan. Dia kata mayat ni bini mau pelik dah. Ada amalan gapo kalau dia buat dulu. Kalau tak molek. Dia cepat nak cari punca. Nak cari punca sehingga benda tu boleh jadi tersebar, orang akan pandai tak molek lah pada mayat. Sedangkan itu bukan lagi. Kita tak boleh nak buat ukuran. Jadi Nabi SAW kata mandikanlah dia tu 3 kali ataupun 5 kali atau lebih daripada tu. Dalam riwayat kita baca pada minggu lepas, kalau difikirkan perlu. Maknanya mandi mayat ni dengan bilangan yang ganjil, 3, 5 ataupun 7. Jadi banyak mana tu mengikut hak perlulah. Kalau kita rasa tak rata molek, tak bersih lagi, kita buat lagi, curah lagi air tu, tetapi dengan bilangan yang ganjil. Kemudian di sini
3 ni adakah qadar minimum? Maknanya syarat dia kena 3. Kurang pada 3 tak boleh, tidak sah. Itu pendapat orang zahir. Pendapat Ibnu Hazm, dia kata tak boleh. Paling tidak dia kena 3. Sebab Nabi kata 3 di sini. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa sekali pun memadai. Maknanya kalau pandai molek, terutamanya kita guna paip ni, sekali lalu. Dah. Tapi kuku mana pun seperti kita berwuduk lah. Ataupun kita mandi ni, moleknya 3 kali. Kemudian di sini Nabi kata Igsilnaha makna mandikanlah. Jadi ini menjadi dalil kepada ulama menyatakan bahawa mandi mayat ni wajib. Wajib mandi mayat. Mana tak boleh kita tanam mayat tu dalam keadaan tak mandi. Cuma hak setahun 2 ni, zaman pandemik ni dah. Lagu mana hak pesakit Covid tu. Tu kita pun maklum dah lah. Moga tak mandi tu. Pada kritikal benar tak mandi sebab dibimbangi macam-macam lah. Sebab apa? Sebab takut mudarat yang lebih besar lagi. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, maknanya dapat diurus dengan sebaik-baiknya, mandilah. Jadi memandikan mayat tu adalah wajib. Cuma dia timbul masalah pula, orang jom mandi tu lagu mana? Dia kena mandi ke tidak? Dia kena mandi ke tidak? Dia ada satu riwayat. Siapa-siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia balik mandi. Dah. Sesiapa yang usung mayat, dia kena berwuduk. Tapi riwayat itu tidak sahih. Tidak sahih. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, Nabi SAW perintahkan kepada Ummu Atiyah ni, hak ni tak ada sebut kamu balik kena mandi, tak ada. Maknanya tidak wajib kepada juru mandi tu untuk mandi. Tapi kalau dia nak mandi, tak ada masalah, bukan berarti larang. Maknanya dari segi benda tu wajib ataupun tidak. Fardu ataupun tidak. Jadi jawapannya tidak lah. Sebab kalau kita baca dalam kitab Taharah ni, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, tak ada. Benda ni tukang mandi mayat ni kena mandi wajib, kena mandi juga, tidak. Cuma dari segi keperluan mandi tu, dari segi membersihkan diri tu memang dituntut lah. Terutamanya dia memandikan mayat ni, mestilah peluh ke gapo ke, basuh baju dia. Jadi mandi lah. Mandi tu dari segi bersih, bukan kata satu kefarduan. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia bab ni dia beringat sikit. Dia kata kalau sahih hadis tu, aku kata wajib. Orang memandikan mayat kena mandi. Mana dia Imam Syafi'i kata, kalau hadis tu sahih, maka aku akan kata wajib mandi. Wajib mandi bagi pemandi mayat, juru mandi mayat. Tetapi bila ulama kaji riwayat tu tidak sahih, maka tidak wajib mandi. Maknanya kita boleh tengok cuma Imam Syafi'i ini dia gantung semacam. Kalau sahih jadi. Sebab itulah diriwayatkan daripada Imam Syafi'i juga, dia kata kalau hadis tu sahih, itu mazhab aku. Maknanya pendapat aku ni kalau tak betul, kamu ketepikan. Bila bercanggah dengan hadis sahih, kamu kena pakai hadis sahih. Pendapat aku ni tetap ke tepi. Dia panggil idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis tu, maka itu mazhab aku. Tapi bagi setengah ulama pula dia kata sahih hadis ni tidak semestinya itu menjadi mazhab Imam Syafi'i selalu. Maknanya kalau jumpa hadis sahih, jadi kita kena pakai mazhab Imam, kita kena anggap itu mazhab Syafi'i. Hadis sahih itu mazhab Syafi'i lalu, walaupun ada diriwayatkan daripada Syafi'i bercanggah dengan hadis tu. Jadi hak bab ni dia kena teliti sikitlah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Imam Mujtahid ni ada hadis depan dia tak amal. Dia tak amal. Sebab apa? Sebab dia kira hadis tu tak cukup syarat dia. Ataupun hadis tu dia ada bercanggah dengan hadis lain yang lebih kuat, ataupun dia anggap hadis tu hadis zaman dulu.
sudah mansuh. Sekarang ni ada hadis baru. Jadi hak dapat menentukan hak mana nak jadi mazhab bagi Imam Syafi'i ini, dia kerja orang kemudian. Kerja ahli lah. Dipanggil ahli tarjih. Dalam mazhab, dia boleh tengok hak mana sebenarnya pendapat Syafi'i, hak munasabah. Ataupun kita boleh kata idza sahha al-hadis itu fahuwa mazhabi dari segi dalam masalah tu. Dalam masalah tu maknanya aku teragak-agak dalam perkara ni. Kalau hadis ni sahih, jadi mazhab aku. Kalau hadis ni sahih. Maknanya itu merujuk kepada hadis tertentu dalam masalah tertentu, bukan dalam semua hadis. Sebab kalau kita belajar fiqh ni, fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh Malik, kita boleh tengok. Kadang-kadang hadis tu jelas sahih, tapi imam mazhab tak sepakat. Tak sepakat tu bukan kerana aku tak setuju dengan hadis ni, tak kena ngiangi aku, tak pakat. Tak, bukan gitu maksud dia. Maksud dia hadis ni bila tidak menepati syarat dia. Jadi syarat tu banyaklah. Kena ngaji suku tu syarat dia tu. Mana kadang-kadang hadis ni umum sangat. Jadi ada hadis khusus, jadi pakai hadis khusus. Hadis ni dipakai dalam konteks ni. Suasana ni, suasana ni. Supaya apa dah? Supaya kita ambil mudah contohlah. Contoh berwuduk tu berapa kali? Kita nak berwuduk. Tak. Nak basuh sekali-sekali boleh, tiga-tiga boleh, dua-dua pun boleh. Ada belakang riwayat. Tapi hak umum kita pakainya 3. Lepas tu hak 2, hak 1 tu tak pakai kau. Pakai. Dalam konteks tertentu. Maknanya bagi menyatakan sekali pun sah dah. Cukup dah, memadai dah. Jadi masalah ni masalah memandikan mayat. Orang yang memandikan mayat ni tak perlu mandi pula. Dan antara hujah juga Nabi tak sebut di sini. Hujah ulama kata tak kena mandi sebab Nabi tak sebut di sini. Pas Nabi tidak mungkin sebut kau di tempat yang lain. Kalau kita buat andaya. Andaya boleh buat, tapi kalau tidak ada hadis, tidak ada sanad, tak boleh pakai. Cuma ulama buat kaedah, hak Nabi sebut ni ketika dia mengajar. Ini dalam istilah dipanggil maqam ta'lim. Bila Nabi sebut satu benda sebagai satu kewajipan, apa-apa yang tidak disebut, maka itu tidak jadi wajib. Maknanya Nabi sebut di sini, kamu mandi dia. 3 ke 5 ke, tak 7 ke. Lepas tu mandi dengan daun bidara. Lepas tu hak akhir sekali tu capung dengan kafur. Tak. Sakat tu je. Mana tak sebut kamu kena balik mandi. Mana itu menunjukkan bahawa tidak wajib memandikan mayat. Tidak wajib bagi orang yang memandikan mayat dia balik mandi. Kafur ni mana sejenis pokok lah, tumbuhan. Kalau kita baca dalam syarah hadis, dia kata pokok ia berada di India. Tapi ada juga kata ni daripada berwas. Kapur barus tu lah. Mari situ. Orang jum mandi mayat ni dia maklum lah. Alat-alat ni kita rajin tengok pun, kita maklum alat tu. Cuma boleh ke tidak ganti daun bidara dengan sabun ke gapo ke ataupun daun-daun lain, itu ada kata boleh. Dengan syarat benda tu dapat betul-betul menggantikan sifat dia. Macam tak syarat. Macam kita buka puasa lah. Tak ada buah khemur. Kita buka dengan buah timun Cina. Tak apa dah. Sebab jenis buah. Jenis yang sama. Tapi kalau dengan naik bak, dia lain. Walaupun ada makna manis, tapi dia lain. Tapi orang kata asalkan benda manis tak apa dah. Jadi kalau kata guna sabun ataupun dalam kitab dia kata daun asnan. Ada sejenis daun yang berada di tanah Arab ni boleh juga nak menggantikan daun bidara. Sabun pun boleh juga. Tapi benda ni boleh buat nega. Sabun tu diperbuat daripada daun bidara. Boleh hajam. Bagi nak nega boleh. Cuma jangan klaim lebih-lebih lah.
Kalau mandi dengan ni, dah. InsyaAllah selamat daripada azab kubur. Berapa stokor ni? Tak mahal mana 500 setengah. Itulah cerita lain tu. Jadi dapat kau ada dalam hadis kita pun waktu bik produk buh nama sekian-sekian dah bunyi Islam sikit, bunyi Arab-Arab sikit dah. Lepas tu kita tambahlah. Bagian nasi nambah tu banyak semua. Kita tambah. Dapat menyelamatkan azab kubur, dapat macam-macam. Soal muka naki dapat jawab ngelacak, tu bagai-bagai karut. Tak ada jaminan. Tapi kalau dia kata daun bidara ni dapat menghilangkan serangga, dah. Semut lambat mari. Mayat tu jadi kering molek, tak lembab, dah. Dapat menguatkan apa tu? Kulit mayat dapat elak daripada cepat busuk. Tu tak apa, ada. Tu ada. Tu sebab apa? Sebab pengalaman orang-orang yang memandikan mayat, dia memberitahu pada kita bahawa kalau guna daun bidara kafur ni, taslib dia panggil. Pejah molek. Sebab kita ni kan, bila mati, dia oksigen tak masuk dah. Dia mula merepuk sikit-sikit. Maknanya kalau tak mandi dengan alat-alat seperti ni, dia cepat busuk. Bila cepat busuk, ulat serangga tu cepat marilah, semut mari. Jadi bila guna ni, dia demo-demo tu tak apa-apa mari. Tapi kalau klaim dakwa syaitan tak mari ke apa tak mari tu benda tu benda gaib. Benda yang kita tak nampak, benda tak boleh buh dalam makmal. Sebab kita ni Islam ni agama saintifik. Agama yang boleh dibahas secara apa, kalau benda-benda lagu ni kita boleh bincang, pembuktian sains itu ada, boleh. Tapi nak klaim benda gaib, benda selamat daripada azab kubur ni sama sekali tak boleh. Tak ada jalan. Sebab apa? Sebab amalan yang berguna dapat menyelamatkan kita. Kalau kita baca sama la ilaha illallah, dah. Kita beriman jaga amal soleh kita, memanglah kita akan dapat jawab. Kalau kehidupan kita ni kita jaga agama, dah. Kita terima molek raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita puas hati Allah sebagai Rabb, Nabi sebagai Rasul, Islam sebagai agama kita. Kehidupan kita lagu itulah. Tanda kita puas hati dengan apa? Dengan perkara-perkara ni, kita pun hidup dengan atas perkara-perkara ni. Memang dalam kubur tu kita akan dapat jawablah soalan muka nakir. Sebab muka nakir tu dia tanya man rabbuka, man nabiyuka, dah. Madinuka. Jadi hak kita duk ucap semua. 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah tu. Kemah molek masuk dan kita betul lah. Bukan kata dakwah saja. Maka insya-Allah akan selamat. Kemudian kata Ayub, ni cerita sanak. Jadi Ayub ni salah seorang perawi, Ayub As-Sakhtiyani. Dia kata hadis ni diceritakan juga kepada saya oleh Hafsah seperti mana diceritakan oleh Muhammad. Ni dia keluarga ni keluarga ulama hadis. Ulama hadis ni keluarga dia tu tak silapnya dia ada 6 orang. Semua tu anak kepada Sirin. Sirin, Muhammad bin Sirin, Hafsah bin Sirin, Anas bin Sirin, lepas tu adalah 3 orang lagi. Jadi masing-masing adik-beradik ni dipanggil ni adik-beradik bersaudara yang menjadi perawi hadis ni memang terkenal lah. Jadi mereka semua ni anak kepada Sirin. Sirin ni dia Parsi. Shirin. Shirin tu maknanya manis. Gula, manis. Tapi orang Arab ni dia guna ganti daripada shin tu tukar kepada sing, Sirin. Jadi dalam hadis tu kata mandikanlah dia tu secara witir. Secara witir ni ganjil. Jadi ada disebutkan 3, 5 ataupun 7. Dan dalam riwayat tu juga Nabi kata mulakan sebelah kanan. Kita baca dulu. Nabi ni suka mendahulukan sebelah kanan. Kita berwuduk, kita basuh tangan sebelah kanan. Tak. Tapi kalau muka ni ke mana? Pipi kanan dulu kau. Tak. Muka ni pakai begitu lalu. Tak.
Dia tak ada. Alik ni maknanya mengandai ni dia ada tempat-tempat dia. Ada tempat yang tidak mengandai. Sekaligus tu. Kalau basuh muka tu sekaligus. Sapu kepala pun sekaligus juga. Cuma kalau basuh tangan, kandai dulu. Basuh kaki, kandai dulu. Jadi Nabi kata hendaklah kamu mulakan basuhan itu pada sebelah kandai dan tempat-tempat wudu. Maknanya memandikan mayat ni macam kita mandi wajib jugalah. Kita mandi wajib juga. Mana kita mandi wajib ni dia kena berwuduk dulu. Kena berwuduk dulu. Barulah kita cuci kepala. Mula-mula basuh kemaluan. Macam ni. Orang yang memandikan mayat ni dia kena mandi dalam keadaan mayat tu menutup aurat. Kalau lelaki bagi hak dia. Kalau perempuan di atas dada lah. Sampai ke lutut. Lelaki pun lagu tiga. Sampai ke lutut. Jadi bila dia tu nak orang mandi mayat ni dia kena tekan perut tu. Tekan sikit. Tekan. Supaya hak mana dekat-dekat nak tubik tu, dia tubik selalu. Tidak kata tengah husung tu. Ya tanya tu, tengah husung tu tak. Tubik masa tu susah. Pertama nak tak dalam liang lahap. Jadi orang jom mandi mayat ni dia kena buai hak mana dekat-dekat tu. Jangan paksa. Tak perlu seduh. Mana dia tekan tu kalau ada keluar tu. Jalanlah. Terutamanya kita kalau jamah tepi sebelah kiri ni kita sera tu kan. Dia tali perut tepi tu. Kalau kita kosek tu kita sera tu kalau terik benar tu ada tu cek tu. Jadi kita tolak selu-selu. Tolak tekan tu nak toleh naya mayat pula. Jadi tekan tu kemudian bila ada tubik gak kita kena basuh lah. Macam istinja. Macam istinja pula. Tak. Jadi bila nak itu tu kena guna tangan lah. Kena guna sarung tangan. Kalau zaman dulu dia terpaksa apa dah? Perca kain tu dia balut tangan, dia guna. Alah ni mudah pakai glove juga. Senang. Mudah. Dah. Dia tak jadi bid'ah. Atau ni apa ni mandi mayat guna sarung tangan. Tak. Sebab apa? Sebab benda tu benda halak. Benda halak ni tidak kata kurang pahala kalau mandi guna glove tu. Tak. Sebab benda halak. Jadi benda halak ni ikut perubahan zaman. Jadi guna glove tu mudah lagi. Nak cuci, nak basuh ke apa semua. Jadi maknanya orang jom mandi mayat ni bila menyentuh alat sulit, kemaluan mayat tu dia tak boleh sentuh dengan direct tangan dia. Dia kena berlapik lah. Tak boleh. Dan hak asah tadi, maknanya kuk bawah kain. Kuk bawah kain. Pakai sarung tangan, kuk bawah kain. Tak boleh mata kau nak cuci bahagian tu, buka tak boleh. Itu hak mayat. Aurat. Aurat tu tetap kena jaga. Jadi Nabi memerintahkan supaya memulakan bahagian kanan dan tempat berwuduk. Macam mandi wajib juga. Kemudian dalam hadis tu juga ada disebutkan Ummu Atiyah ni kata kami menyikat dia tu sikat rambut juga. Tidak kata dengan kalau kata sikat ni mana kena kering lah rambut tu. Dah kena kering. Maknanya macam kita memandikan diri sendiri ataupun kita memandikan anak kita ataupun orang tua kita. Lagu tu juga kena buat orang mati ni macam orang hidup juga. Kita takut kita kata dah dia mati dah. Gitu-gitu ada dia ada hak dia. Jadi kami sikat dia kemudian buat 3 simpulan pintalan. Pita molek. Maknanya jalinlah rambut tu dengan kodar dia lah supaya mudah. Tidak kata gambar itu lebih kurang hadis Ummu Atiyah berkenaan dengan kewajipan memandikan mayat dan perintah Nabi ni maknanya fardu ni fardu mana? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah lah. Kalau fardu ain ni kalau 10 orang ada atas rumah 10 orang kena mandi.
Kalau fardu kifayah ni, maknanya 2 orang, 3 orang, sudah memadai. Tapi kalau seorang habuk tak ada jom mandi mayat, dosa lah. Dia sipir fardu kifayah gitulah. Ya. Habis itu. Kemudian, babun fi kafnil mayit. Ini bab berkenaan dengan mengkafankan mayat. Mana bila setelah kita mandi mayat, kena kafan dah lah. Hadis Khabbab radhiyallahu anhu qala hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a wa minhum Mus'ab ibn Umair wa minna man ayna'at lahu samaratuhu fahuwa yahdibuha. Qutila yawma Uhudin falam najid ma nukafinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-izkhir. Riwayat daripada Khabbab. Khabbab ni Khabbab bin Al-Arat. Kata dia, kami berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Kami mencari wajah Allah. Kami mencari keredaan Allah. Maksudnya kami dengan ikhlas hati beramal, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nak cari keredaan Allah Ta'ala supaya di akhirat nanti dapat melihat wajah Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Maka pahala kita ni, waqa'a ni asal mana jatuh kepada Allah. Maknanya terjamin pahala kita di sisi Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang menjanjikan pahala. Maknanya kita berhak, kita ni layak mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah janjikan untuk kita. Jadi kita kena molek dengan janji Allah. Maknanya kita telah menepati, kita telah menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Di kalangan kita ni ada orang yang telah mati, tetapi dia tak sempat makan hasil pahala dia tu. Maknanya cerita Khabbab ni kalau kita baca dalam sejarah, dalam sirah Nabi, dia ni diseksa oleh tuan dia. Diseret dia tu supaya kufur, murtad, balik pada agama jahiliyah. Eret dia tu atas bara api. Lepas tu lemak tu tubik tu, pakai makuh bara tu dengan sebab lemak dia. Mana berat sahabat-sahabat dulu berjuang untuk agama. Kita ni tak ada gapo jawatan ya. Saya ke jawatan. Tak. Saya kepada kepentingan gon ni. Tapi sahabat ni, sebab itulah layak panggil sahabat tu. Layak duduk dengan Nabi sebab tahan diuji. Kalau kata, kalau kita duduk sama Nabi ke mana? Payahlah. Tak payah kalu-kalu gitu lah. Kita kira hidup mengikut sunnah Nabi. Tak apa dah. Kita ni guna tak kena molek lagi dengan sunnah Nabi. Patut lagu tu. Duk main kita ni lagu mana kalau Nabi ada sekeliling kita. Tak payahlah. Hadis Nabi tu ada depan kita. Tunggu amal kau tidak. Tapi kalau dari segi perasaan kita nak rasa, kita kata ada feel lah kita kata. Tak apa. Kan dia ada dia modul nasyid ke laukanal habibu bainana ada. Laukana bainanal habibu. Kalaulah Nabi kekasih kita tu ada dekat kita. Jadi kita kena sudah molek
Bukan kalau saja dia kena ada sudah. Maknanya kalau Nabi ada learn ni depan kita ni, sekarang kita ni, tak suruh malu ke kita? Layak ke tidak kita? Jadi kalau kita nak dakwa Nabi mari, Nabi jumpa kita, kita jumpa Nabi. Kalau kira Abu Jahal jumpa Nabi, kalau kira. Dah. Sebab itulah kita ni kena malu atas. Kena malu sendiri. Yang itu suruh Nabi mari ni. Nabi mari warnanya Nabi duduk di Madinah ni. Tapi adalah pahamnya. Pahamnya dia panggil hadir nazir. Mana saja Nabi, mana saja orang panggil Nabi, Nabi mari. Nabi hadir. Tu tak boleh pakar tu. Tak boleh pakar tu. Sebab apa? Sebab ada dah disebutkan dalam hadis. Nabi SAW suruh kita selawat pada dia. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan selawat kita untuk Nabi ni mana saja. Siapa untuk Nabi? Lepas tu siapa tu mesti ada tempat. Mana? Di kubur Nabi tu. Di Madinah tu. Tidak kata Nabi tu bik rata. Macam-macam dakwah tu ada sebelah Indonesia tu Nabi tu bik. Kubur tu gisiung lutut dia. Kalau nak dakwah pandai-pandai lah. Jangan lebih-lebih. Maknanya kalau Nabi siung lutut orang tu lagu mana? Maknanya menghina Nabi lagu tu. Jadi macam-macam. Zaman lah ni kita banyak dapat maklumat. Macam-macam dakwah. Sebab apa? Sebab zaman orang panggil dunia terbuka. Dunia terbuka. Bagi Indonesia kau, bagi Jepun kau, bagi daripada Amerika kau, kita boleh tahu. Klik. Sekali klik je. Jadi cerita ni kata dia, di antara kita ni, orang mati belum mendapat hasil. Maknanya hasil tu apa? Hasil tu, bila Nabi SAW menang dalam peperangan demi peperangan, kekayaan itu melimpah ruah. Ada di Madinah. Bermula dengan peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq tu, apa semua dah. Kaya lah Nabi sahabat-sahabat ni. Jihad semacam. Boleh harta rampasan perang. Boleh hamba. Jadi, Khabbab bin Al-Arak ni dia kira hak kita dapat tu macam Tuhan wid. Bagi dia besar. Dia tidak pandai remeh lah. Sebab bagi dia pandai dah kita dapat ni. Sebab kita teruk dulu kena bully. Kena seksa oleh musyrikin Mekah. Sehingga pernah Khabbab bin Al-Arak ni dia tanya pada Nabi. Oleh kerana kemewahan melimpah ruah, mari kerana kemenangan tentera Islam dalam peperangan ni, dia tanya kepada Nabi, kalau kita dapat ni, learning ni, dah. Maknanya tak ada dah kau gear kita di akhirat. Mana dia dapat tu, mana dia rasa besar tu. Sebab dia Islam dalam keadaan susah payah. Sehingga bila dapat tu, dia rasa berbaloi dah. Dengan kesusahan yang dia hadapi, sehingga dia rasa sedih. Kalau boleh ni akhirat lah ke mana? Takut tak ada. Dia bimbang. Dia bimbang. Padahal, kalau kita dapat ni, bukan pahala pun. Panggil advance dulu, sikit-sikit. Bahagian sampel. Bahagian pembakar semangat. Hak sebenar, hak sempurna di akhirat. Jadi hak dapat dulu ni, hak kita test dulu lah. Test terang dulu. Dah. Hak sebenar, dah. Ni bahagian sampel baru. Jadi ada orang mati belum merasai kemenangan ni, hasil daripada mujahadah. Sama ada dalam bentuk harta ghanimah ataupun Nabi tu menguasai Madinah, kan? Jadi antaranya hak mati belum sempat tengok hasil ni, itu Mus'ab bin Umair. Dia mati dalam peperangan Uhud, syahid dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair ni adalah orang anak emah Mekah. Pemuda Mekah yang paling lawa sekali, anak emah seorang wanita. Dia kaya raya. Mana dia ni menjadi rebutan gadis-gadis di Mekah pada waktu itu. Tetapi oleh kerana dia pilih agama dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak dia bui kata dua. Mu nak Muhammad ke ataupun nak aku boleh bagi segala kemewahan kesenangan pada kamu. Bila kamu pilih Muhammad, tak ada.
Jadi dia pilih Islam. Dia pilih Allah, dia pilih Rasul. Jadi Nabi SAW hantar dia ke Madinah, dialah di antara orang panggil naqib. Guru-guru yang Nabi SAW hantar ke Madinah sebelum Nabi berhijrah. Dia pergi dulu. Bahagia sebagai muballigh, sebagai muallim untuk orang-orang Madinah sebelum Nabi sampai. Jadi cerita sedih di sini. Mus'ab bin Umair ni dia mati sebelum dia tengok hasil. Kemudian kata Khabbab, wa minna man aina'at lahu samaratu. Di kalangan kita ni ada orang yang sempat tengok buah masuk. Dan dia sempat kutip. Maknanya kalau sahabat-sahabat lain hok masih lagi panjang umur, perang, boleh ghanimah, dia boleh hasil tu. Kalau macam Musa ni, dia pergi perang Uhud, mati. Tak ada dapat hasil. Jadi cerita sedih di sini, Mus'ab dia terbunuh dalam peperangan Uhud dan kita tidak dapati pada waktu tu untuk mengkafankan dia melainkan kain selimut je. Kain selimut ni pula bila tutup kepala kaki nampak. Bila tutup kaki kepala nampak. Sebab bila kafan ni syarat dia kena tutup habis. Baru panggil kafan. Jadi bila tak cukup ni, maka Nabi SAW kata, kami diperintah supaya tutup kepala dia tu dengan kain selimut, kaki dia tu ambil daun izkhir. Daun izkhir ni ada kata macam daun-daun serar. Daun tu bolehlah awak tutup. Boleh awak tutup mayat. Maknanya sedih tu sahabat. Peringkat awal di Madinah ni susah. Moga mari selas pinggir belaka sahabat-sahabat Muhajirin ni. Sahabat Ansar pun bukan senang mana juga. Sebab apa? Sebab pada masa awal-awal Nabi berada di Madinah tu cengkame Yahudi kuat. Yahudi tu kuat. Macam telaga gapo dah Sayyidina Utsman beli tu. Telaga Sayyidina Utsman beli tu, mula-mula dia Yahudi tak jual, separuh jual. Jual hari ni kamu, hari ni aku. Jadi orang Islam bila nak terair daripada telaga tu, dia terpaksa bayar kepada Yahudi. Jadi Sayyidina Utsman beli tu Yahudi tak beri semua. Yahudi beri sehari, selas hari. Jadi sahabat-sahabat ni dia pergi ambil pada hari Sayyidina Utsman dengan percuma. Kalau ambil esok hari Yahudi kena bayar. Itu cara taktik sahabat dia menyekat monopoli orang Yahudi. Akhir Yahudi kata tak boleh nego aku lagu ni. Sebab apa? Sebab ini orang panggil institusi wakaf. Penting. Kita wakaf tu dengan memberi khidmat percuma itu sebaik-baiknya. Kalau macam pusat-pusat dialisis ke, dia bawa wakaf ke apa semua tu dah. Kalau kemah molek, kita tak berhajat dah pada hak mana buat secara nego swasta tu. Tapi berapa kerak ada kesedaran. Ramai mana. Wakaf tu penting. Wakaf tu penting. Itulah orang panggil sedekah jariah. Sedekah jariah. Tapi orang ni dia, kalau wakaf untuk kesihatan, klinik wakaf apa, dia tidak berapa sungguh mana. Dia suka wakaf ni, wakaf Quran. Wakaf Quran. Wakaf Quran ni, dia skema juga. Kita kena ayak lah sebab kita rasa tak betul. Sebutir Quran ni, harga dia RM500. 5 orang 100 orang. Atas butir Quran ni, dia boleh minta, kalau nak nama seorang 500. Kalau wis 100, kita boleh 5 orang. Kalau wis 10 riyal, kita buat 20 nama. Skema tu. Sebab Quran ni 50 riyal yang putih. Ada tu. Tak salah. Kalau kita nak wakaf, kalau nak wakaf Quran juga, wakaf cara betul. Macam juga wakaf Quran di Mekah, Madinah ni. Ibrahim Nawawi kita. Pergi beli kedai tu, pergi tak di Masjid Nabi. Dah. Lepas tu, tak lama,
Muka tak ikut standard ke? Apa? KJS Saudi, orang pengurusan Masjid Nabawi ni terpaksa hantar ke tempat-tempat lain. Jadi pakak nak wakaf di Masjid Haram tu. Jadi kita kena wakaf ni kena tengok keperluan umat. Kena tengok keperluan umat. Bukan tak boleh wakaf Quran di Mekah, di Madinah tu. Boleh, tapi kita kena tengok keperluan. Dia macam jadi trend rupa-rupanya. Kita ingat kok memang orang wakaf tu, tapi ada demo ajar lagu tu. Demo ajar lagu tu. Bagi kita, kalau betul-betul nak wakaf tu dia kena, sebab wakaf ni kalau kita tengok dalam sirah, Omar dia nak wakaf sesuatu yang kita tanya Nabi. Osman lagu tu juga. Mana sahabat-sahabat ni bila dia nak amal jariah, wakaf ni dia mesyuarat dulu dengan Nabi. Mana terbaik. Jadi kita pun kalau nak wakaf ni kena tanya sepatah orang. Supaya betul kita guna ke harta kita tu supaya berkekalan berpanjangnya amal jariah. Bukan hamba kata wakaf Quran di Mekah Madinah tu boleh, tapi dia kita kira mana hak lebih besar manfaat. Sebab semua orang buat. Orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia, orang India, Pakistan, buat lagu tu berlaku. Lagu tu berlaku banyak. Tu tak macam-macam kot. Lah buka telefon ngaji Quran. Tak sedih juga. Tapi tak apa. Tak sebimbang lah sebab kajian Saudi tu dia giatan lain. Dia giatan bela-bela Sudan, bela-bela tempat-tempat doa tu dia giatan. Jadi setakat itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.